Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Sadiq bin Hamidun, bernombor menteri 03 DPB 18F1045. Nama saya Muhammad Rizani bin Razali, nombor menteri 03 DPB 18F10. Mina Azri Mutri Syamsuddin, nombor menteri 03 DPB 18F1057. Saya Siti Nordiana binti Halim, nombor metrik 03 DPB 18F1047. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sini saya akan memperkenalkan tajuk bagi projek kumpulan kami iaitu Smart Parking OKU. Smart Parking OKU ini merupakan sistem yang telah dicipta ataupun direka untuk diletakkan di tempat meletak kenderaan orang kurang upaya sahaja. Sistem ini juga berfungsi bagi mengelakkan daripada tempat meletakkan kenderaan orang kurang upaya ini disalahgunakan oleh pihak ataupun individu yang tidak bertanggungjawab menggunakan tempat meletakkan kenderaan ataupun kemudahan yang telah disediakan untuk golongan kurang upaya ini di tempat awam. Seterusnya, idea Smart Parking OKU ini tercetus adalah berdasarkan hasil pemerhatian kami yang telah dijalankan, di mana terdapat segelintir masyarakat yang menyalahgunakan tempat meletakkan kenderaan orang kurang upaya ini. Jadi, harapan kami dengan adanya sistem Smart Parking OKU ini dapat membantu menjaga kebajikan dan kemudahan khas golongan kurang upaya meletakkan kenderaan mereka tanpa kesulitan. Penyataan masalah. Isu penyalahgunaan kemudahan pada golongan OKU bukanlah satu perkara yang baru di negara ini. Malah, ia sudah berlarutan untuk jangka masa yang lama. Sinar Harian pada 13 April 2019 telah mengesahkan bahawa seramai 513,519 orang atau 1.58% OKU berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat setakat 31 Disember 2018. Dengan peratusan orang kurang upaya ini, masih ramai pihak yang sempurna fizikal dan mental sering mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan kesulitan yang dihadapi oleh golongan OKU. Situasi ini dapat dilihat di tempat letak kereta OKU, tandas OKU, dalam berjalan kaki serta tempat duduk khas dalam pengangkutan awam untuk orang OKU sering disalahguna dengan individu yang tidak bertanggungjawab. Berita harian pada 1 Disember 2019 antara lain bagi membolehkan individu atau pihak yang menyalahgunakan kemudahan khas untuk golongan itu akan didakwa selepas pindahan dibuat. Selain hukuman terhadap pesalah, pemilik bangunan juga harus mematuhi keperluan minimum untuk OKU dalam apa cara sekalipun. Jika sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan tempat parking OKU, boleh dikenakan tindakan oleh pihak pengurusan premis dan pihak berkuasa tempatan mengikut peraturan yang ditetapkan. Sebagai contoh, berita harian online pada 20 Oktober 2019 yang membabitkan seorang pegawai keselamatan warga Nepal telah dipukul oleh seorang lelaki menggunakan kayu kop akibat perang kerana kereta yang diletakkan di ruang khas bagi orang OKU dikunci tayarnya. Lelaki itu perlu membayar denda untuk membuka kunci itu tetapi tidak dihiraukan. Ini adalah salah satu sikap yang tidak bertanggungjawab yang terdapat di negara kita. Objektif bagi projek Smart Parking OKU ini ialah mereka bentuk Smart Parking OKU untuk memudahkan orang kurang upaya, menghasilkan Smart Parking OKU untuk mengurangkan kes penyalahgunaan tempat letak kenderaan OKU. Projek yang kami bangunkan ini terdapat dua inovasi yang kami telah lakukan. Yang pertama, tempat letak kereta OKU. Dan yang kedua, inovasi yang kedua adalah pada kad OKU. Inovasi pada tempat letak kereta OKU. Pada lot tempat letak kereta OKU, kami telah membina Smart Parking OKU atau nama lainnya SPO. SPO ini akan berada di transfer area, iaitu di mana kawasan yang bertanda bulat berwarna oranye. Sebelum ini, tempat letak kereta OKU hanya diletakkan papan tanda OKU dan dilabel simbol OKU. Jika sebelum ini kita susah untuk tahu adakah benar atau tidak kereta yang diletakkan itu sama ada OKU ataupun bukan OKU. Dengan adanya SPO ini, ia akan bantu kita
untuk tahu OKU atau bukan OKU yang meletakkan kenderaan di tempat letak kereta OKU. Jika bukan OKU yang meletakkan kenderaan di tempat letak kereta OKU itu, SPO akan mengeluarkan alarm sebagai amaran kepada pemandu bukan OKU itu untuk mengalihkan kenderaannya ke tempat yang sepatutnya. Inovasi yang kedua, inovasi pada kad OKU. OKU yang berdaftar dengan JKM akan mendapat kad OKU dan akan diletakkan QR code di bahagian belakang kad OKU. QR code itu akan digunakan untuk mengakses SPO. Semasa mengakses SPO, di paparan SPO akan mengeluarkan nama pemegang kad OKU itu. Hanya OKU yang mempunyai kad yang didaftar dengan JKM sahaja yang dapat mengakses SPO ini. Saya akan menerangkan cara-cara penggunaan Smart Parking OKU. Smart Parking OKU ini akan diletakkan di tengah-tengah antara parking OKU. Sebelum kenderaan masuk di parking OKU, Smart Parking OKU akan menyala lampu berwarna merah. Selepas kenderaan masuk di tempat parking OKU, Smart Parking OKU akan menyala warna hijau dan buzzer akan berbunyi. Selepas itu, orang OKU akan mengimbas QR code. Apabila QR code telah mengimbas, Smart Parking OKU akan menyala warna hijau dan buzzer akan berhenti berbunyi. Manakala apabila orang bukan OKU meletak kenderaan di parking OKU, buzzer di Smart Parking OKU akan berbunyi dan lampu berwarna merah akan menyala. Selepas itu, pengawal keselamatan akan menyuruh orang bukan OKU itu mengeluarkan kenderaan mereka dengan segera. Selepas kenderaan bukan OKU itu keluar, buzzer di Smart Parking OKU akan berhenti berbunyi. Untuk lebih faham dengan mendalam, mari kita saksikan video yang disediakan.